Joseph. Ucapan penangguhan. Ahli yang berhormat bagi kawasan Petaring Jaya Selatan. Sila Yang Hormat baca teks. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Ketua. Penipuan skim pelaburan kayu gaharu Kemboja oleh Unigro Cambodia Company Limited dan juga Unigro Malaysia Berhad. Satu lagi skim pelaburan dakwa beransur penipuan sedang melulah di negara ini. Ia dikendalikan oleh seorang yang disyaki melakukan jenayah kola putih, melibatkan sejumlah besar pelabur dengan anggaran pelaburan melebihi 4 juta US dollar atau lebih kurang 15 juta, yang melibatkan seramai lebih kurang 1,000 pelabur. Sindiket pelaburan ini mengaku menggunakan agensi kewangan asing sebagai penjamin kewangan dengan 3 tahun kontrak, yang mana setiap tahun jumlah keuntungan tahun pertama yang dipungut boleh mencapai 30%, iaitu dividen 3.5% bagi 4 bulan pertama, 2.5% bagi 4 bulan berikutnya, dan 1.5% bagi 4 bulan terakhir. Pelaburan minimum 1,000 US dollar digunakan untuk membiayai pokok gaharu yang ditanam di ladang kayu gaharu di Kamboja, yang dipunyai oleh seorang warga negara Kamboja bernama Honorable Chik Kim Yit, yang mendakwa dirinya sebagai senator Kamboja. Tawaran yang diberikan mereka melihat kelihatan bagus dan memang suka bagi pelabur biasa menentukan kesahihannya. Ini adalah kerana segala transaksi dijalankan secara dalam talian online melalui alamat sesawan www.argroe.biz. Tetapi laman tersebut didapati dipadamkan terus sejak 7 hari bulan Ogos 2014. Sebab itu saya merasakan perkara ini perlu didedahkan kepada umum. Kita mahu orang awam berwaspada terhadap sindiket penipuan pelaburan antarabangsa seperti ini. Sindiket ini berselindung di sebalik pelaburan kayu gaharu Kamboja, atau lebih dikenali sebagai unit Agro Siri 0809. Ia diwawakan sebagai sebuah pelan pelaburan ladang kayu gaharu berpusat di Kamboja, tapi syarikat beroperasi dan mempunyai syarikat pemasaran melalui Unigro Marketing Sdn Bhd yang berpangkalan di Segambut, Kuala Lumpur. Para pelabur diberitahu modal pelaburan mereka dilindungi oleh institusi perlindungan modal antarabangsa, iaitu LAPFIS, Latin America Private Interest Foundation, sebagai penjamin. Skim pelaburan ini telah dilancarkan pada bulan September 2009 lalu. Ia mencatatkan pulangan yang baik pada tahun 2012 dan tahun 2013, tetapi mengalami masalah pada tahun 2014. Ramai di antara pelabur yang mengadu bahawa pelabur dan ejen sukar dalam menguruskan dividen serta komisen mereka. Syarikat yang bertanggungjawab dalam skim pelaburan ini ialah Unit Agro Malaysia Sdn Bhd, di bawah Ketua Pengarah Eksekutifnya Dr. Nathan Yap atau Yap Kim Piao. Nombor kad pengenalan 710503 10461, dan pengurus dananya didaftarkan di bawah nama Yang Mulia Raja Ijan bin Syed Abidin, yang didakwa merupakan kerabat Raja Perak. Saya ingin bertanya kepada Yang Muat Menteri mengenai hasil siasatan memandangkan terdapat lebih 60 laporan polis telah dibuat terhadap syarikat ini dan juga telah dibawa ke pengetahuan Bank Negara Malaysia. Apakah harapan pada pelabur ini bagi wang pelaburan mereka dikembalikan? Adakah Dr. Nixon ini pernah disoal siasat berdasarkan laporan yang dibuat ke atasnya, termasuk polis report? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Tuan Ketua, Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kepada Yang Berhormat Petaring Jaya Selatan.
Berikutan aduan orang ramai mengenai kes kayu gaharu syarikat Uni Agro Cambodia Company Limited dan Uni Agro Malaysia Sdn Bhd, Bank Negara Malaysia telah menyenaraikan syarikat tersebut dalam senarai peringatan kepada semua pengguna keuangan SPSPK atau Financial Consumer Alert di laman sesawang BNM sebagai langkah peringatan pada semua pengguna memandangkan syarikat tersebut telah menjalankan skim pelaburan yang diragui serta tidak mendapat kebenaran di bawah mana-mana undang-undang dan peraturan. Susulan daripada itu, Bank Negara Malaysia sedang dalam proses meneliti dan mengumpul maklumat berkenaan kes tersebut. Pihak Bank Negara Malaysia akan mengambil tindakan penguatkuasaan setelah mempunyai sebab-sebab yang boleh dipercayai bahawa sesuatu kesalahan telah dilakukan di bawah undang-undang yang ditadbir selia oleh Bank Negara Malaysia. Sekiranya kes itu disyaki melibatkan kesalahan penipuan, ia akan disiasat oleh pihak Polis Diraja Malaysia untuk tindakan penguatkuasaan. Untuk makluman, agensi penguatkuasa tidak mempunyai kuasa untuk mengembalikan wang pelabur. Sekiranya kes disiasat di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA, peruntukan Undang-Undang AMLA hanya memberi kuasa kepada mahkamah untuk membuat keputusan berkenaan dengan harta rampasan. Aset yang dibekukan akan menjadi bahan bukti dalam kes pendakwaan dan tidak dapat dipulangkan kepada syarikat atau pelabur sehingga kes ini selesai dan mahkamah telah membuat keputusan. Selepas selesai perbicaraan kes, para pelabur boleh menfailkan tuntutan mereka ke atas harta yang disita sebagai pihak ketiga berkepentingan di bawah Seksyen 61 AMLA. Maklumat mengenai cara untuk memfailkan sesuatu tuntutan akan dimaklumkan oleh mahkamah apabila prosiding selesai. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyertai mana-mana skim pelaburan yang bukan dikendalikan oleh institusi yang dilesenkan di bawah undang-undang sedia ada yang dikawal selia oleh agensi-agensi penguatkuasa seperti Bank Negara dan agensi penguatkuasa yang lain. Selalunya pengendali seperti ini akan menjanjikan pulangan pelaburan yang besar dan tidak realistik. Orang ramai harus berwaspada bagi mengelak daripada ditipu. Sebagai langkah pencegahan, Bank Negara dengan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasa telah melaksanakan beberapa inisiatif dalam membentras aktiviti skim cepat kaya seumpama ini. Pertama, menjalinkan kerjasama strategik dengan agensi-agensi penguatkuasaan seperti Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Security Malaysia, KPDNKK dan lain-lain dalam usaha membentras skim cepat kaya dengan melakukan operasi serbuan bersama. Kedua, bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bagi menyekat laman-laman web yang didapati terlibat dengan aktiviti-aktiviti scam dan skim cepat kaya. Ketiga, mengeluarkan risalah flyers dan poster awas penipuan keuangan di mana institusi-institusi keuangan turut membantu meletakkannya berdekatan mesin-mesin ATM dan kaunter. Maklumat scam turut disalurkan melalui mesin-mesin ATM dan online banking bagi memberi peringatan pada orang ramai sebelum sesuatu pembayaran atau pengeluaran wang dibuat. Keempat, menyenaraikan nama-nama syarikat yang disyaki menjadi skim-skim haram di dalam SPSPK atau Financial Consumer Alert di laman web di Bank Negara dan Suruhanjaya Security Malaysia. Kelima, mengeluarkan iklan di akhbar-akhbar di Malaysia dan menyebarkan maklumat melalui SMS blasting, Celcom Digi dan Maxis serta di media sosial seperti Twitter dan Facebook. Seterusnya, membuat pengumuman di media massa untuk memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai gejala skim cepat kaya di stesen-stesen radio serta TV crawler yang disiarkan semasa berita utama di TV1, TV2, TV3 dan NTV7. Yang ketujuh, melaksanakan usaha berterusan dalam mengadakan pelbagai kempen kesedaran dan ceramah kepada orang ramai seperti kaki tangan kerajaan, pelajar-pelajar universiti, persatuan-persatuan dan lain-lain. Kelapan, bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam menyediakan teks ucapan khutbah yang menyentuh secara khusus gejala skim cepat kaya. Dan kesembilan, bekerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan Awam untuk menyedarkan penjawat awam dengan mengeluarkan Perkeliling Am bilangan 1 tahun 2009 yang melarang penjawat awam dari terlibat dalam aktiviti pelaburan haram atau skim cepat kaya. Tuan Yang Pertua, orang ramai yang punya sebarang maklumat mengenai skim terbabit diminta untuk menyalurkan maklumat tersebut kepada pihak Bank Negara melalui perkhidmatan laman informasi nasihat dan khidmat link dan tali link Bank Negara. Itu saja yang jawapan saya, Tuan Yang Pertua. Terima kasih. Ya, terima kasih.